Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma hidayat lis-shawab wa ba'. Para penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada rancangan Mutiara Hati pada episod kali ini kita akan membawakan lagi atau membicarakan lagi satu tajuk yang berbunyi mengeluarkan zakat, memanifestasikan syukur. Pada penonton yang dirahmati Allah, zakat ini bermaksud dari segi bahasa, ianya bermaksud suci dan juga subur. Termasuklah juga membawa maksud bersih, berkat, berkembang dan juga baik kepada harta zakat, si pembayar zakat, malahan juga kepada penerima zakat. Manakala dari segi pengertian istilah syaraknya pula ialah zakat itu ialah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan-golongan tertentu. Zakat itu adalah wajib hukumnya dan ianya termasuk dalam rukun-rukun Islam. Para penonton yang dirahmati Allah, zakat ini dalam Islam terbahagi kepada dua, iaitu zakat harta dan juga zakat fitrah. Zakat ini, kalau kita melihat kepada tajuk kita yang kita bawakan, iaitu bagaimana zakat itu adalah tanda ataupun manifestasi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita bersyukur ke atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanda kita mensyukuri kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Di samping harta, rezeki yang Allah berikan, usia yang dilanjutkan, kesihatan tubuh badan, keafiatan kita, itu adalah nikmat daripada Allah. Kita dapat menghirup udara segar yang diciptakan oleh Allah, itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita menghitung, mengira-ngira nikmat yang Allah kurniakan, anugerahkan kepada kita, para penonton yang dirahmati Allah, nescaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kita tidak mampu untuk membatasi nikmat-nikmat yang telah kita terima dan yang akan kita terima. Termasuklah yang sedang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang bermaksud tafsirnya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya kerana terlalu banyak, terlalu sangat banyak nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada penonton yang dirahmati Allah, terkadang kita ini lupa, kita kufur, kita lalai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat yang kita ingat, ada nikmat yang kita rasa, kita ingat, kita syukuri, kita kongsikan dengan orang lain. Tetapi ada juga nikmat, bahkan mungkin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita lalai daripadanya, yang kita lupa daripadanya, ataupun nikmat itu kita salah gunakan sehingga kita mengabaikan untuk memanfaatkan nikmat tadi kepada perkara-perkara yang berkebajikan. Maka para penonton dirahmati Allah, salah satu cara kita untuk menampakkan ataupun untuk menzahirkan tanda kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur kepada yang memberi nikmat. Kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, tetapi kita jangan lupa kita amat bersyukur kepada yang memberi nikmat.
kepada yang memberi nikmat. Kadang-kadang kalau kita hanya mensyukuri nikmat yang diberikan, kita ni terlalu berkira-kira. Contohnya kalau kita mahu rezeki yang banyak, wang yang banyak, wang ringgit yang banyak, kita mahu dimudahkan rezeki. Tapi rezeki kita rasa tidak cukup. Kita rasa rezeki kita sedikit sahaja berbandingkan dengan orang lain. Lalu kita lupa untuk mensyukuri. Contoh macam seorang peniaga, pada penonton yang dirahmati Allah. Berniaga, dia sungguh-sungguh berniaga. Akhirnya yang diperolehinya, hasilnya pada hari itu tidak banyak. Maka dia lupa untuk bersyukur. Malahan dia boleh saja merungut. Apalah. Benar-benar sudah aku berniaga, benar-benar aku jual. Orang sebelah tu maju perniagaannya, untung. Jadi dia lupa untuk bersyukur. Padahal nikmat itu kita perlu ingat, banyakkah, sedikitkah, itu pada ukuran kita. Tetapi kita kena ingat bahawa yang Allah beri itu, nikmat itu adalah terlalu banyak, terlalu besar, yang tidak terhingga untuk kita hitung ataupun kita perkirakan. Jadi pada penonton yang dirahmati Allah, bagaimanakah zakat itu boleh menjadi manifestasi kepada tanda rasa syukur kita kepada Allah SWT? Ada banyak perkara. Yang pertama, pada penonton yang dirahmati Allah, zakat itu mensucikan iman kita. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Az-zakatu tuhrul iman." Yang bermaksud zakat itu mensucikan iman. Maksudnya para penonton yang dirahmati Allah, zakat itu bukti dan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengeluarkan zakat sedangkan telah sampai kewajipan ke atas mereka untuk mengeluarkan zakat, ia boleh tergolong, boleh termasuk, boleh dikatakan termasuk dalam golongan dalam golongan kemusyrikan, kerana dianggapkan bertuhankan harta. Orang sudah wajib mengeluarkan zakat, ada hak orang yang wajib dikeluarkannya, yang wajib diberikannya, dan kita tahu ada 8 asnaf yang disebut dalam Al-Quran, orang yang berhak untuk menerima zakat. Tapi ada dia tidak mahu mengeluarkan zakat, padahal dia wajib, dia mampu, dengan berbagai-bagai alasan dan berbagai-bagai helah. Maka di sana menunjukkan dia telah lupa nikmat Allah, dia telah bertuhankan kepada hartanya. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surah Fussilat ayat 6 dan 7, ada menyebutkan, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Jelas dalam ayat ini disebutkan, orang yang tidak mengeluarkan zakat termasuk dikatakan dalam golongan orang-orang yang musyrik. Wal'iyadzubillah. Kedua, para penonton yang dirahmati Allah, zakat membersihkan diri dan jiwa kita, jiwa si pengeluar zakat, daripada sifat kikir. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang bermaksud, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ini. Di samping membersihkan harta kita, dan juga dia membersihkan jiwa kita, diri kita daripada sifat-sifat yang bakhil, sifat-sifat terkeji, sifat cintakan harta, cintakan dunia, sifat kikir, sifat kedekut, tidak mahu menolong orang, tidak memberikan bantuan, ataupun juga sifat menahan hak orang. Jadi dengan mengeluarkan zakat, kita terpelihara daripada sifat-sifat keji ini, membersihkan diri kita,
menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang sentiasa peka dengan kesusahan orang, menjadi orang sentiasa hirau dengan hak orang yang kita yakin ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga, para penonton yang dirahmati Allah, dengan mengeluarkan zakat, ia bermaksud kita, orang yang mengeluarkan zakat, berkongsi rezeki dengan golongan-golongan tertentu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bahagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yakni yang tidak mahu meminta-minta. Jadi kita tahu dalam harta kita, bukan semua milik kita, bukan semua harta kita. Dia adalah, pertama, ia adalah amanah daripada Allah. Allah pemilik mutlak kepada harta, segala isi langit dan bumi. Kita hanya sebagai pemegang amanah. Dalam harta kita, tidak semua milik kita. Ada golongan tertentu. Jadi kita berikan, kita sudah tahu, kita tetapkan, ini akan kukeluarkan zakat kepada asnaf, golongan-golongan yang berhak untuk menerima. Berarti kita di sana ada niat ataupun di sana menunjukkan sifat kita yang berkongsi rezeki dengan golongan-golongan tertentu seperti golongan fakir dan juga miskin. Inilah para penonton yang dirahmati Allah, bagaimana mengeluarkan zakat itu adalah sebagai manifestasi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi untuk akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.